Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penuh barakah, penghulu segala hari. Dan masih tak terlambat lagi rasanya untuk saya mengucapkan salam Aidilfitri untuk semua yang sedang mengikuti siaran ini. Ya. Okey, syukur kehadrat Allah dengan izinnya dapat kita bertemu sekali lagi ya dalam program tuition online Pelis Mengaji Fasa 4 ya, untuk bersama-sama sekali lagi dengan saya ya, kita meneruskan slot yang kedua ya, iaitu bicara mesra menulis esei sejarah ya. Jadi pada kesempatan ini pelajar-pelajar ya, saya akan cubalah ya untuk berkongsi dengan semua ya bagaimana kita cuba ya untuk memahami ya kehendak soalan sejarah, dan dari situ jugalah kita akan cuba ya untuk menulis ataupun menghasilkan esei sejarah ya yang berkualiti selaras dengan kehendak soalannya. Jadi saya cubalah semua anak-anak pelajar ya dalam tempoh masa lebih kurang 50 minit ini ya untuk saya berkongsi ya dengan anak-anak ya macam mana kita nak menulis esei sejarah ya. Okey, baik. Anak-anak semua ya. Perkara pertama sebelum saya teruskan ya slot saya pada hari ini, ya, saya rasa kita semua perlu ya melihat dulu pada rubrik ya, sebab rubrik ini bukanlah satu perkara yang menjadi rahsia ya. Pelajar-pelajar kena tahu ya, iaitu pemakahan esei sejarah Islam dan juga kertas-kertas sejarah yang lain ini anak-anak semua adalah berdasarkan pada rubrik ya. Rubrik ini menjadi panduan kepada guru-guru untuk menanda esei anak-anak semua ya. Jadi rubrik diringkaskan sebagai PTK, iaitu pengetahuan, takkolan dan komunikasi ya. Ada 3 dimensi kriterianya PTK, yang mana untuk pengetahuan diperuntukkan sebanyak 8 markah, untuk dimensi takkolan 6 markah dan komunikasinya ialah 6 markah ya. Jadi 8 6 6 membawa kepada jumlah besarnya 20 markah ya. Jadi layak tak pelajar-pelajar untuk dapat markah penuh? Ya, layak tak? Sebenarnya layak ya. Tidak ada satu halangan ya untuk memberi markah penuh sekiranya anak-anak ataupun anak-anak pelajar layak untuk dapat markah penuh ya. 8 6 6 markah penuh ya. Jadi saya pasti anak-anak pelajar semua telah sedia maklum tentang rubrik ya, yang mana di sekolah ya cikgu-cikgu yang menanda esei anak-anak ya meletakkan pada akhir esei anak-anak tu dengan PTK ya. Kena ada PTK ni ya, mesti ada. Saya nak kata wajib macam hukum kan ya. Jadi PTK kena ada, sebab dari PTK itulah anak-anak pelajar semua akan dapat tahu berapa markah yang anak-anak boleh dapat ya daripada esei yang anak-anak hasilkan ya. Sama ada jawapan lemah ya, jawapan baik, jawapan lulus ya, jawapan cemerlang dan juga jawapan amat cemerlang ya. Okey.
bila disebut tentang pengetahuan anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan dimensi pengetahuan? Ya, secara umum saya rumuskan di sini. Pengetahuan itu sebenarnya fakta. Ya, fakta, idea ataupun konsep ya yang anak-anak perlu kuasai. Ya. Dan seterusnya dimensi takkulan. Ya. Takkulan ni dalam bahasa yang mudah ialah kefahaman terhadap fakta. Ya. Bila ada kefahaman terhadap fakta, itulah anak-anak akan berhujah, ya, berhujah secara logikal, mengembangkan idea sebagai respon kepada soalan dan mengupas isu ya yang disandarkan pada contoh-contoh, ya, contoh-contoh dan evidence ya untuk memantapkan jawapan pelajar-pelajar semua, ya. Jadi contoh tu kena ada, ya, sebab contoh itu akan memantapkan jawapan kita, ya. Dan seterusnya dimensi komunikasi. Apa maksud komunikasi dalam esei anak-anak? Bila kita berkomunikasi dalam esei, maka tentulah melibatkan susunan wacana, binaan tesis, penyampaian isi, fokus perbincangan kita, penegasan wacana, rumusan ataupun kesimpulan. Dan dalam komunikasi juga kita mengambil kira ya susunan idea dan penyampaian idea ya supaya idea tu tersusun dan teratur ya terangkai secara bertalian dan tidak ya terlompat-lompat ya. Jadi bila idea semua tersusun ya jadi huraian kita pun akan cantik dan lancar ya. Okey, jadi itu saja tentang rubrik ya. Rubrik ada 3 dimensi: pengetahuan, takkulan dan komunikasi ya, dan pemarkahan setakat ni ditetapkan 866. Okey, baik. Seterusnya saya ingin bersama dengan pelajar-pelajar semua ya kita rujuk pada hasil pembelajaran dan soalan ya. Jadi untuk hasil pembelajaran dan soalan ni ya anak-anak kena tahulah ya, kena tahu sebab soalan akan keluar berdasarkan HP. HP saya maksudkan sebagai hasil pembelajaran. Okey, baik. Saya bawakan beberapa contoh soalan yang berkait dengan HP. Baik. Kalau anak pelajar tengok soalan STPM P2 2017, ya, soalan berkaitan dengan masyarakat jahiliah yang mana HP-nya ialah zaman jahiliah yang mengkehendaki kita untuk menjelaskan konsep dan struktur. Dan soalan yang keluar ialah struktur. Ya, jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Ya. Baik. Seterusnya tajuk 1.5.2 ya sumbangan tokoh yang 4 khalifah ni, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Omar, Omar Al-Khattab, Omar Abdul Aziz dan Harun Ar-Rasyid ya, yang mana HP-nya ialah menilai sumbangan. Dan soalan yang keluar ialah analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Omar bin Aziz setelah beliau dilantik sebagai Khalifah Bani Umayyah. Ya, jadi keperluan ataupun kehendak soalan itu meminta pembaharuan dari aspek politik. Ya, jadi yang diminta oleh soalan itu ialah politik sahaja dan anak-anak kena tengok, kena alert di situ ada perkataan pembaharuan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ya. Okey, baik. Contoh yang berikutnya, sumbangan tokoh juga yang masih dalam 4 khalifah yang sama tetapi kehendak soalan yang berbeza. Kalau tadi pembaharuan politik, tapi untuk soalan STPM P2 2015 ya, soalan yang keluar ialah bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi ya. Jadi ada 2 di situ, pembaharuan politik dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah Omar Al-Khattab ya semasa pemerintahannya ya. Jadi agak berbeza dengan yang tadi. Yang tadi Omar bin Abdul Aziz, yang ini ialah Omar Al-Khattab ya. Jadi anak-anak jangan keliru ya. Nama sama tapi tokoh yang berbeza ya. Baik, berikutnya soalan tema 2 iaitu soalan pendidikan 2.2.2 perkembangan pendidikan. Jadi hint di situ ialah perkembangan pendidikan kawasan kajian Mesir dan Aceh ya. Jadi soalan yang keluar ialah bincangkan peranan Aceh sebagai pusat perkembangan ilmu
Ya, jadi ada perkataan pusat perkembangan ilmu di situ, calon-calon semua ya. Baik. Seterusnya contoh yang lain saya ambil daripada tema 3 ya. Pembentukan negara bangsa melibatkan Turki dan Mesir abad ke-20 ya, yang mana HP-nya ialah menghuraikan faktor pembentukan negara bangsa. Dan soalan yang pernah keluar STPM ulangan 2 2015, huraikan faktor yang menyumbang pembentukan negara bangsa Mesir pada abad ke-20 ya. Jadi contoh-contoh soalan berdasarkan HP yang saya kongsi dengan anak-anak ini ya, kita boleh buat kesimpulan di sini bahawa soalan yang keluar adalah berdasarkan HP ya. Jadi anak-anak semua kena memahami sukatan itu, melihat dari segi apa yang telah ditetapkan oleh HP, dan di situlah nanti soalan akan keluar ya. Okey. Baik. Saya masuk pada pendekatan untuk memahami soalan. Okey, nama pun soalan ya, pelajar-pelajar semua. Okey, apa yang sepatutnya ada pada soalan? Apa yang ada pada soalan? Ya? Okey. Bila rujuk pada soalan, bila sebut soalan, dalam soalan tu terkandung pokok persoalan. Yang kedua, bentuk soalan atau kunci soalan. Yang ketiga, kehendak soalan. Dan yang keempat, mesti ada time frame ataupun jangka masa. Ya? Sebab ini akan memandu pelajar untuk memahami ya, bila tempoh yang ditanya, ya, siapa, melibatkan siapa, di mana, ya, semua tu kita kena faham, ya. Baik. Jadi saya mengambil beberapa contoh, ya. Baik. Soalan yang pernah keluar, jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Jadi pokok persoalan untuk soalan ini ialah masyarakat Arab. Ya, bentuk soalan jelaskan, kehendak soalannya ialah struktur masyarakat, dan skop masanya ialah zaman jahiliah. Okey, soalan yang kedua. Ya, yang pernah keluar, sejauh manakah masyarakat Arab jahiliah dianggap sebagai masyarakat yang tidak bertamadun? Ya, jadi pokok persoalan ini ialah masyarakat Arab jahiliah. Bentuk soalannya ialah sejauh manakah, dan kehendak soalannya ketamadunan masyarakat Arab jahiliah, dan skop masanya ialah pada zaman jahiliah. Ya, kalau disebut saja masyarakat Arab jahiliah tu, ya, skop masanya anak-anak biasanya pada zaman jahiliah. Dan di sini anak-anak kena tahulah, ya, kena faham, ya, bila berlangsungnya zaman jahiliah. Ya. Okey, yang berikutnya. Huraikan faktor politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi zaman keemasan Islam semasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, pokok persoalan untuk soalan ini ialah mempengaruhi zaman keemasan Islam. Bentuk ataupun kata tugasan soalan ialah huraikan. Dan kehendak soalan itu telah ditetapkan faktor politik, ekonomi dan sosial, dan tempoh masa ataupun kawasan kajian yang ditetapkan ialah melibatkan zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Okey, kita tengok satu lagi soalan, ya. Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam bidang ketenteraan pada abad ke-15 Masihi. Baik, pokok persoalan untuk soalan ini ialah kepimpinan. Ya, dan bentuk soalannya ialah nilaikan, ya, dan kehendak soalan ialah aspek ketenteraan, dan skop masa ataupun kawasan kajian yang diberi ialah pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Jadi soalan-soalan tu jelas anak-anak, ya, semua ada, ya, dan kita perlu faham soalan tu sebaris saja, tetapi ada perkara-perkara ataupun aspek-aspek tertentu yang dikehendaki oleh soalan yang anak-anak kena faham, ya. Okey. Baik, seterusnya saya bawa lagi contoh, ya, analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz setelah beliau dilantik sebagai Khalifah Bani Umayyah. Ya, jadi pokok persoalan ialah pembaharuan, ya, bentuk ataupun kata tugasan soalan analisiskan, ya, aras tinggi ini pelajar-pelajar, ya, dan kehendak soalan aspek politik, dan skop masa ataupun kawasan kajian yang telah ditetapkan ialah zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan seterusnya contoh soalan yang berikutnya, ya, bincangkan usaha-usaha
ya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas baginda berjaya menubuhkan negara Islam di Madinah. Dan pokok persoalan di situ ialah usaha-usaha Nabi, bentuk ataupun kata tugasan soalan, bincangkan, dan kehendak soalan ialah selepas penubuhan negara Islam, dan skop ataupun kawasan skop masa ataupun kawasan kajian ialah zaman di Madinah. Jadi nampak mudah anak-anak, tapi cuba anak-anak tengok pada perkataan yang saya merahkan itu usaha-usaha dan juga tempoh masa ialah selepas. Bagaimana kalau anak-anak menjawab sebelum? Bagaimana kalau anak-anak menjawab usaha semasa, usaha sebelum? Sedangkan keperluan soalan ialah usaha-usaha Rasulullah selepas baginda berjaya menubuhkan negara Islam Madinah. Kita nampak macam soalan itu biasa saja, tapi dalam soalan tu ada terkandung kehendak-kehendak soalan yang perlu kita fahami. Jadi anak-anak kena jelas, sebab bila anak-anak menjawab soalan esei, kalau menjawab tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan, maka jawapan anak-anak boleh menjadi tak relevan ataupun dalam perkataan lain yang mudah ialah terpesong ataupun terpabas. Okey. Kemudian kaedah pemilihan khalifah, huraikan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin. Pokok persoalan di situ ialah pemilihan khalifah, bentuk soalan, huraikan, kehendak soalan, kaedah, dan skop masanya ialah pemerintahan khalifah Khulafaur Ar-Rasyidin. Okey, dan saya bawakan juga contoh yang berikutnya. Huraikan ciri seni bina Islam di Andalusia. Ciri seni bina Islam di Andalusia pada abad ke-13 Masihi. Pokok persoalannya seni bina Islam, bentuk soalannya huraikan, dan kehendak soalan ialah ciri. Dan skop masanya ialah Andalusia abad ke-13 Masihi. Dan saya pasti anak-anak pelajar semua faham Andalusia tu sebenarnya negara mana sekarang ni. Okey, baik. Saya teruskan dengan menulis pendahuluan. Menulis pendahuluan ini juga adalah menjadi satu isu bagi pelajar yang tercari-cari. Tercari-cari macam mana nak mulakan pendahuluan. Cikgu, macam mana saya nak mula menulis pendahuluan? Panjang mana cikgu pendahuluan saya? Adakah setengah muka surat? Apa yang perlu saya buat dalam pendahuluan? Adakah dalam pendahuluan itu saya perlu respon pada kehendak soalan? Ini penting anak-anak, sebab pendahuluan ini menggambarkan ataupun merupakan stand ataupun pendirian pelajar-pelajar semua terhadap kehendak soalan. Kalau jelas-jelas, kalau tak jelas, mungkin jawapan tu akan tak berapa nak cantik, orang kata tak boleh nak bergerak untuk mendapat markah yang cemerlang. Okey, jadi bagi saya pendahuluan itu penting. Sebab dengan pendahuluan lah akan memandu pelajar-pelajar semua untuk menghasilkan satu karangan yang baik. Baik pendahuluan, baiklah karangan pelajar-pelajar semua. Okey, sebenarnya apa yang ada dalam pendahuluan? Dia bergantung kepada kehendak soalan. Dan anak-anak kena respon apa yang soalan minta. Contohnya, kalau soalan minta definisi, maksudnya yang boleh contoh yang saya boleh bawa di sini, maksud jahiliah, khalifah, jihad, jadi anak-anak kena faham apakah definisi-definisi yang berkaitan dengan perkataan-perkataan tersebut. Kemudian mungkin juga dalam soalan tu menyatakan tentang lokasi sesuatu tamadun, tempat, latar belakang tokoh, contohnya dalam soalan sumbangan tokoh, dan seterusnya. Soalan juga boleh meminta latar belakang sesuatu peristiwa, contohnya macam perang dunia, dan apa yang diminta oleh soalan itulah anak-anak kena respon dalam pendahuluan. Okey, baik. Cuma di sini kalau soalan melibatkan konsep, kalau soalan melibatkan konsep, adakah konsep perlu ditulis dalam pengenalan? Adakah konsep perlu ditulis dalam pengenalan?
Ya. Sebenarnya konsep tidak boleh ditulis dalam pengenalan. Ya. Konsep perlu ditulis dalam perenggan yang berasingan dari perenggan pendahuluan. Ya. Sebab konsep memerlukan huraian yang tersendiri. Ya. Okey. Penyataan konsep lazimnya mengandungi makna, definisi, ya, dari segi istilah, ya, dan juga ciri-ciri, ya, untuk menyokong konsep tersebut. Ya. Baik, contoh soalan konsep yang pernah keluar, ya, ialah berkaitan dengan konsep ekonomi Islam di Madinah, ya, semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ya, bila anak-anak pelajar semua baca tentang konsep ekonomi Islam, ya, kebanyakan pelajar akan memahami konsep ekonomi Islam tu dari sudut jenis ataupun kegiatan ekonomi. Ya, itulah saya sebut tadi, walaupun soalan tu sebaris, tetapi ada perkataan-perkataan yang akan menjadi perangkap, ya, dan perkataan-perkataan perangkap inilah yang akan menentukan, ya, hujahan dalam esei anak-anak nanti. Ya, bagaimana anak-anak nak menulis esei nanti adalah bergantung kepada pemahaman anak-anak terhadap kehendak soalan. Ya, dikonsep dengan kegiatan ekonomi itu adalah dua perkara yang berbeza. Ya. Okey, baik, macam mana nak tulis esei? Ya, baik, anak-anak semua, anak-anak pelajar semua. Baik, bila kita menulis esei, bayangkan esei tu macam mana? Ya. Esei kena ada pengenalan, ya. Esei kena ada isi, dan esei kena ada kesimpulan, ya. Dan penulisan esei ini melibatkan markah komunikasi. Jadi pengenalan, isi dan kesimpulan itu ada markahnya dalam aspek markah komunikasi, ya. Baik, biasanya selepas menulis pendahuluan, ya, anak-anak akan masuk kepada perenggan kedua, ya, dengan menulis isi pertama. Ya, perenggan kedua tu biasanya menggambarkan isi pertama. Ya, jadi satu isi ditulis dalam satu perenggan. Ya, biasanya untuk esei sejarah, ya, dalam masa tempoh 30 minit, ya, anak-anak mampu untuk 4 isi saja. Ya, 4 isi saja. Ya. Jadi ada kecenderungan, ya, sebahagian calon yang tidak memecahkan isi-isi dalam perenggan-perenggan, ya, disekalikan semua. Ya. Jadi ini akan menjejaskan markah komunikasi. Ya, pemeriksa terpaksa pula, ya, untuk mencari isi-isi tu, ya, dan mengkategorikan kembali isi-isi anak-anak tu. Jadi cara penulisan sebegini kalau boleh kita elakkan, ya. Dan apa yang perlu ada dalam isi? Ya, sebab kita menulis esei. Ya, biasanya isi kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada contoh dan juga penegasan isi. Saya biasa ditanya oleh pelajar, "Cikgu, perlukah saya membuat penegasan isi pada setiap perenggan? Ataupun adakah penegasan isi itu perlu hadir dalam kesimpulan?" Ya, jadi terpulang kepada kemahiran menghurai. Ya, kemahiran menghurai anak-anak semua. Ya, sebab sejarah ni ialah kemahiran sejarah tu ialah kemahiran berhujah dan juga kemahiran menghurai. Ya, okey. Ya, jadi boleh, ya, boleh nak buat dalam setiap isi, boleh nak membawa semua tu dalam kesimpulan sebagai penegasan keseluruhan, ya, tidak jadi masalah. Itu bergantung kepada kemahiran berhujah dan kemahiran menulis semua calon, ya. Baik. Dan untuk menulis isi-isi jawapan juga, ya, calon-calon ataupun pelajar-pelajar perlu kategorikan isi supaya kelihatan terancang. Ya, kenapa kita perlu mengkategorikan isi? Ya, supaya tidak berlaku pengulangan isi. Ya, sebab kalau kita tak rancang jawapan kita, ya, tak mustahil kita akan melakukan pengulangan isi. Ya, okey. Baik, kesimpulan anak-anak. Apa dia kesimpulan? Ya,
Kesimpulan ni sebenarnya penutup yang merupakan kefahaman calon berkenaan soalan atau tajuk yang dijawab. Ditulis dalam satu perenggan saja dan kesimpulan ini merupakan ulasan keseluruhan isi dan juga boleh dirujuk sebagai penegasan keseluruhan jawapan. Dan calon boleh bagi pandangan berdasarkan fakta atau isi-isi yang telah dihujahkan. Dan satu pesanan saya di sini, elakkan daripada mengulang atau menyalin balik kenyataan soalan. Itu bukan buat kesimpulan pelajar-pelajar. Itu menyalin balik, menyalin balik. Jadi kita tak buat apa-apa kesimpulan pun, Okey. Baik. Seterusnya saya nak membawa pelajar-pelajar semua untuk sama-sama kita renung soalan-soalan yang pernah keluar sebelum ni, Sebab bagi saya pelajar-pelajar ataupun calon-calon STPMP 2 ni nampak macam soalan macam mudah, macam senang, tetapi sebenarnya soalan itu perlu kita teliti betul-betul. Ada soalan minta faktor, ada soalan berkaitan dengan ciri, ada soalan minta peranan ataupun usaha, ada soalan minta pembaharuan, dan saya nak ingatkan pada calon-calon ataupun pelajar-pelajar semua, bila kita menjawab tema 2, anak-anak pelajar sekalian, kalau anak-anak pelajar dah buat analisis, dah tengok soalan-soalan yang dah keluar, kita akan jumpa dengan perkataan perkembangan pelaksanaan, jadi tema 2 ni special sikit anak-anak sebab banyak tajuk-tajuk yang ada dalam tema 2, kemajuan dan pembangunan tu, Baik, nanti saya akan bersama dengan anak-anak lah untuk bersama-sama melihat soalan-soalan yang ada hint-hint ataupun perkataan-perkataan tertentu yang kena anak-anak faham. Okey, saya bawakan contoh soalan berkaitan dengan usaha atau peranan. Bila merujuk kepada usaha atau peranan anak-anak, dia mesti ada kata kerja. Sebab kata kerja tu menunjukkan apa yang dibuat. Okey, contoh soalan yang pernah keluar saya bawakan sekali lagi, bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad selepas baginda berjaya menubuhkan negara Islam di Madinah. Okey, jadi calon-calon ataupun pelajar-pelajar, anak-anak pelajar kena faham, kena jawab usaha-usaha ataupun langkah Rasulullah semasa selepas menubuhkan negara Islam Madinah. Sebab kehendak soalannya ialah selepas. Jadi kalau anak-anak pelajar semua menjawab tentang usaha ataupun langkah semasa, maka jawapan tu menjadi tidak tepat dan boleh jadi terpesong. Sebab hint perkataan di situ, sama ada semasa, sebelum ataupun selepas. Jadi ini yang menjadi isu bila pemeriksaan dilakukan, anak-anak semua terlepas pandang, jawapan tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, jadi bila usaha selepas penubuhan negara Islam Madinah, okey, kehendak soalan ialah selepas penubuhan negara Islam Madinah. Jadi kita tak boleh mengambil contoh apa yang berlaku di Mekah. Jadi kalau usaha-usaha, saya sebut tadi usaha merujuk pada kata kerja. Jadi kalau kata kerja anak-anak, memakmurkan masjid, menguatkuasakan piagam Madinah, memperkukuhkan hubungan persaudaraan umat Islam, memimpin melalui teladan, menjalinkan hubungan diplomatik dan lain-lain. Jadi kena ada menunjukkan dalam huraian jawapan anak-anak itu ialah apa yang dibuat, iaitu kata kerja, itulah peranan, itulah usaha. Jadi itu satu contoh soalan yang saya nampak berkaitan dengan usaha ataupun peranan. Okey. Bagaimana pula dengan soalan yang berkaitan dengan pembaharuan? Okey. Soalan berkaitan dengan pembaharuan yang pernah keluar anak-anak, analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz setelah dilantik sebagai Khalifah Kerajaan Bani Umayyah, STPM 2014. Jadi kehendak soalan ialah pembaharuan aspek politik. Bagaimana kalau calon-calon menjawab soalan ini, membawa masuk sekali pembaharuan dari aspek ekonomi dan sosial.
adakah dia berkait dengan soalan? Ya. Jadi kalau anak-anak pelajar semua sekalikan masukkan sekali dalam huraian aspek ekonomi dan sosial, maka jawapan anak-anak adalah tersasar, ya, tersasar ataupun terpesong dari kehendak soalan. Ya, sepatutnya yang perlu anak-anak semua bincangkan ialah pembaharuan dari aspek politik saja, sebab kehendak soalan di situ jelas meminta pembaharuan dari aspek politik. Apa contoh-contohnya? Menghidupkan majlis syura, bukan menubuhkan majlis syura. Ya, menghidupkan majlis syura, dasar luar negara, dasar pelantikan pegawai, dasar terhadap musuh politik dan sebagainya. Mesti aspek-aspek ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pembaharuan dari aspek politik. Dan saya jelaskan hari itu anak-anak, bila kita menjawab soalan yang ada meminta berkaitan dengan pembaharuan, apakah yang dimaksudkan sebagai pembaharuan? Jadi saya jelaskan sekali lagi, ya, pembaharuan membawa maksud perkara yang belum ada, kemudian diadakan, dilaksanakan atau perkara yang dah sedia ada, kemudian ditambah baik mengikut keperluan dan perubahan semasa. Itulah pembaharuan. Ya, kalau cerita benda yang sedia ada, ya, itu bukan merujuk pada pembaharuan. Ya. Okey. Baik. Terus tadi soalan berkaitan dengan pembaharuan, ya. Okey, kita tengok pula soalan yang pernah keluar yang berkaitan dengan pengurusan pelaksanaan perkembangan. Okey, tadi saya ada sebut anak-anak pelajar, ya. Hing soalan berkaitan dengan pengurusan pelaksanaan dan perkembangan ini biasanya dalam tema 2, ya. Okey, contoh yang dapat kita kongsi sama-sama di sini, ya, soalan berkaitan Baitul Mal dan juga zakat, ya. Baik, contoh soalan. Bincangkan pengurusan Baitul Mal, ya. Bincangkan pengurusan sumber Baitul Mal pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, ya, STPN 2015. Okey. Bila disebut pengurusan sumber Baitul Mal, adakah anak-anak hanya akan menyatakan tentang sumber-sumber Baitul Mal saja? Ya, sebab soalannya pengurusan. Ya, jadi apa yang perlu ada dalam jawapan anak-anak ialah sumber-sumber Baitul Mal itu sendiri, cara sumber itu diuruskan, ya, diagihkan pada siapa dan juga pentadbiran Baitul Mal, ya. Baik, ini antara isi-isi yang perlu ada bila anak-anak pelajar semua menjawab soalan yang berkaitan dengan pengurusan, ya, pengurusan sumber Baitul Mal. Okey, satu lagi soalan. Ya. Okey, jelaskan pelaksanaan zakat pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya, jadi kehendak soalannya ialah pelaksanaan zakat. Jangan nanti anak-anak menghurai jenis-jenis zakat saja. Ya, salah sebab zakat ni adalah merupakan sebuah institusi. Ya, ada sumber-sumber zakat, ada sistemnya, ya, dan zakat tu diagihkan kepada siapa, dan juga perkembangan, ya, berkaitan dengan zakat tu pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi sentuhlah sedikit sebab keperluan soalan ialah pelaksanaan zakat pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi di sinilah anak-anak semua memerlukan kemahiran sejarah tu, kemahiran untuk menghurai. Ya, kalau dirujuk pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, anak-anak kena faham, ya. Khulafa' Ar-Rasyidin ni ada 4 orang khalifah, ya. Jadi anak-anak akan, cikgu macam mana saya nak huraikan? Banyak nanti. Macam mana saya nak huraikan pelaksanaan zakat ni pada zaman Saidina Abu Bakar, pada zaman Saidina Umar, ya, Saidina Osman, Saidina Ali. Jadi itulah yang memerlukan anak-anak untuk berfikir secara matang, ya, berfikir secara matang, berhujah secara matang untuk merangkumkan sekali pelaksanaan tu melibat zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya, zaman siapa yang paling orang kata pelaksanaan zakat ini dilaksanakan dengan terancang, ya, dengan licin, ya. Jadi itu yang perlu kita faham, ya, sebab kita pelajar STPN, ya, kematangan menghurai itu memang perlu kita ada, ya. Okey. Baik, saya bergerak kepada soalan yang berkait dengan perubahan dan perkembangan. Okey, contoh soalan yang pernah keluar anak-anak pelajar semua, ya. Bincangkan peranan Aceh sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16 Masihi. Ya, jadi soalan dah jelas, ya.
berkait dengan perubahan atau perkembangan, ya. Jadi jawapan untuk soalan sebegini hendaklah berdasarkan kronologi. Ya, hendaklah berdasarkan kronologi. Jadi pelajar-pelajar semua perlu berhujah ya untuk menghurai jawapan dari perkembangan pendidikan rendah hingga yang paling tinggi. Ya, jadi flow-nya begitu. Sebab soalannya perkembangan ilmu di Aceh. Maknanya daripada peringkat yang rendah ya kepada peringkat yang tinggi, ya. Itulah huraiannya. Ya. Jadi di situ anak-anak perlu ada pengetahuan yang jelas. Ya, kalau tidak bersedia untuk menjawab soalan yang melibatkan perkataan-perkataan perubahan, perkembangan, pelaksanaan pengurusan, ya, bagi saya anak-anak boleh jawab, tapi kalau ada persediaan yang baik, itu satu bonus. Ya, okey, baik. Kita bergerak pada soalan berkaitan dengan faktor. Ya, baik. Pernah keluar soalan berkaitan dengan faktor. Okey, contoh soalan yang pernah keluar ialah huraikan faktor politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi zaman keemasan Islam semasa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, soalan ni soalan SCPN 2017. Anak-anak pelajar semua. Okey, jadi kehendak soalan itu ialah faktor. Ya, dan anak-anak pelajar tidak boleh memahami faktor itu sebagai sumbangan ataupun peranan. Ya, jadi untuk soalan ini, ya, ramai pelajar yang keliru. Ya, bila tengok saja perkataan faktor, ya, anak-anak pelajar semua terus memahami faktor itu sebagai sumbangan. Ya, salah anak-anak. Ya, baik. Keperluan, jawapan untuk soalan ini ialah calon kena terangkan kenapa, ya, bagaimana 3 faktor berkenaan mempengaruhi zaman keemasan Harun Ar-Rasyid. Okey, apakah faktor sebenarnya? Faktor ni, ya, saya rumuskan, saya simpulkan sebagai bagaimana politik, ekonomi dan sosial mempengaruhi. Ya, baik. Jika anak-anak memahami faktor itu sebagai peranan atau sumbangan, maka jawapan anak-anak akan bergerak mengikut kata kerja. Ya, bila kata kerja, ya, maka jawapan itu akan dinilai sebagai peranan atau sumbangan. Itu saja. Ya, jadi seelok-eloknya anak-anak semua, saya berkongsi di sini untuk jawapan yang berkaitan dengan faktor, ya, perlu ada dalam setiap isi tu perkataan faktor itu dikedepankan, didahulukan, diletak di depan. Ya, perlu ditulis oleh calon bagi mengelakkan jawapan yang boleh menjurus kepada peranan atau sumbangan. Ya, untuk setiap isi itu letakkan faktor di depan. Ya, baik. Contoh untuk faktor politik. Ya, anak-anak boleh jelaskan dari sudut hubungan diplomatik, kecekapan pentadbiran, ya. Jadi kaitkan faktor-faktor inilah yang berjaya mempengaruhi zaman keemasan pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Jadi kena respon pada kehendak soalan, ya, sebab dia kaitkan dengan zaman keemasan. Kemudian dari segi faktor ekonomi, anak-anak ketengahkan isi yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa, ya, kemajuan prasarana, ya, dan dari segi sosial, ya, boleh juga anak-anak kaitkan dengan prasarana-prasarana sosial yang telah berjaya diwujudkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, seperti bandar-bandar, ya, pembinaan sekolah, ya, masjid dan lain-lain. Jadi untuk soalan yang berbentuk faktor, ya, ambil perkataan faktor tu untuk dihuraikan dalam setiap isi. Ya, setiap isi tu mesti hadirkan perkataan faktor. Ya, saya ulang. Setiap isi mesti ada perkataan faktor. Ya, faktor politik, faktor ekonomi ataupun faktor sosial. Ya, kalau anak-anak menghadirkan jawapan dengan merujuk pada kata kerja, ya, jadi jawapan anak-anak itu tidak akan dikira sebagai faktor, tapi akan dirujuk ataupun difahami oleh pemeriksa sebagai peranan ataupun sumbangan. Ya, jadi hati-hati anak-anak. Ya, hati-hati dengan soalan. Ya, okey. Seterusnya soalan yang berkait dengan sumbangan. Ya, okey. Sumbangan, kalau kita sebut perkataan sumbangan, anak-anak pelajar semua mesti terbayang tokoh.
Ya, sebab dalam sejarah Islam ni sebenarnya banyak tokoh. Dan pada slot yang pertama dulu saya dah jelaskan pada anak pelajar, ya, tokoh ni ada dalam bidang masing-masing. Ya. Okey. Baik, contoh yang saya ambil di sini ialah untuk tokoh bidang penerokaan, ya, menilaikan sumbangan Al-Masudi dalam bidang penerokaan, ya. Jadi untuk menjawab soalan ini ada 3 perkara yang anak-anak kena ambil kira, kena ambil perhatian. 3 perkara berikut ialah, yang pertamanya, kena tahu aspek ataupun aktiviti penerokaan yang telah dilakukan oleh Al-Masudi. Ya, nyatakan lokasi-lokasi, sebab tokoh-tokoh yang meneroka ni dia bergerak. Ya, dia bergerak ke merata tempat. Ya. Dan kemudiannya yang paling penting ialah hasil karya dia. Ya, hasil karya utama dia dan ringkasan kandungan karya utama tokoh yang diminta, ya, seperti kalau untuk Al-Masudi karya utamanya, ya, Muruj Adab Dahab ni, Akhbar Al-Zaman dan juga lain-lain, ya. Dan anak-anak pelajar juga kena tengoklah keistimewaan, kelebihan dan pencapaian tokoh-tokoh yang ditanya. Dan tokoh-tokoh ni juga, sebab tokoh ni tokoh yang terlibat dalam penerokaan, sudah tentulah, ya, tokoh ini juga terlibat dalam menyumbang, ya, dalam pelbagai bidang ilmu yang lain, ya. Bila dia meneroka, tempias bidang ilmunya secara tak langsung, ya, secara logiknya, tentulah, ya, antaranya bidang sejarah, geografi, sosiologi, asas teknologi dan juga yang lain-lain, ya. Okey, jadi saya harap, ya, anak-anak mengambil kira ataupun anak-anak akan alert lepas ni, ya, kalau soalan berkaitan dengan sumbangan tokoh, ya, kalau dalam bidang penerokaan, okey, 3 perkara ni anak-anak kena ambil kira, anak-anak kena fahamlah, ya. Okey. Baik, seterusnya soalan ciri. Ya, soalan berkaitan dengan ciri. Baik. Contoh soalan yang pernah keluar berkaitan dengan ciri, ya. Keluar pada STPM P2 tahun 2016, iaitu soalan meminta menghuraikan 5 ciri seni bina. Jadi soalan dah minta calon-calon untuk menghurai 5, ya, 5 ciri seni bina Islam kerajaan Mongol di India pada abad ke-17 Masihi. Ya. Okey, jadi soalan ciri. Bila soalan ciri, saya sebut hari itu, ciri itu adalah sifat, ya. Jadi ciri-ciri ataupun sifat seni bina itulah yang anak-anak perlu tonjolkan dalam huraian. Ya, bukannya menghuraikan bentuk ataupun jenis binaan bangunan. Ya, contohnya menceritakan tentang masjid, menceritakan tentang Taj Mahal, ya, menceritakan tentang istana, makam diraja, itu bukan ciri. Ya, itu menceritakan ataupun menghuraikan tentang jenis binaan ataupun bangunan, ya. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai ciri seni bina, ya, mengikut kehendak soalan ialah anak-anak perlu mengaitkan jawapan dengan ciri-ciri seni bina Islam Mongol itu seperti gabungan, ya, gabungan gaya pasi dan gaya tempatan dalam seni bina, bahan binaan yang digunakan, ya, seperti batu mama, batu merah, kayu kayan, ya, konsep ruang dan juga pencahayaan, ya. Jadi kena lihat dan faham betul-betul apa yang soalan minta, ya. Okey. Baik, soalan berkaitan dengan prinsip. Ya, soalan berkaitan dengan prinsip, contoh soalan yang pernah keluar anak-anak semua, jelaskan prinsip-prinsip daripada Piagam Madinah yang menjadi dasar pemerintahan Rasulullah di Madinah. Ya. Okey, jadi kena fahamlah apa dia prinsip. Sebab yang anak-anak baca selama ni dalam buku ialah fasal. Ya, fasal-fasal dalam Piagam Madinah itu anak-anak bukan prinsip. Ya, fasal-fasal Piagam Madinah itu adalah syarah ataupun huraian bagi prinsip yang terdapat dalam Piagam Madinah, ya. Jadi prinsip-prinsip utama Piagam Madinah biasanya anak-anak boleh pecahkan, ya, dari aspek politik, dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, ya. Dan apa yang saya boleh kongsi di sini, kalau kita melihat prinsip utama Piagam Madinah itu dari aspek politik, ya. Kita melihat kepada Rasulullah yang dilantik sebagai ketua negara, ya, konsep syura, bagaimana Rasulullah melaksanakan hubungan luar, ya, pengekalan peranan Syekh Kabilah, ya. Maknanya selepas zaman jahiliah, peranan Syekh Kabilah itu masih lagi berfungsi, ya. Baik.
Kemudian dari segi aspek sosial, apakah prinsip-prinsip yang terkandung dalam aspek sosial? Ya, konsep persamaan taraf, keadilan ummah, kebebasan beragama, ya. Kemudian dari segi undang-undang, ya, iaitu bila berlaku perselisihan, ya, merujuk pada Rasulullah sebagai ketua, ya, dan juga dari segi pertahanan, ya, kewajipan masyarakat Madinah untuk mempertahankan Madinah, ya, daripada serangan musuh, ya, serta perjanjian yang Rasulullah buat, ya, perjanjian damai yang Rasulullah buat, ya, itu yang dikaitkan dengan prinsip, ya. Jadi kita tak boleh melihat soalan ini keperluannya ialah fasal, ya, sebab fasal tu saya jelaskan tadi, fasal-fasal dalam Piagam Madinah adalah huraian, ya, huraian bagi prinsip. Jadi kita kena sesuaikan, kita kena faham, ya. Baik. Satu pesanan di sini yang banyak menjadi kesilapan, ya, bagi calon, ya, memahami, suka menyatakan isi mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Kalau prinsip sosial di sini pelajar-pelajar melihat, ya, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin tidak tepat kerana mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin ini berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah. Jadi kita kena faham, bila kita memuhurai tu kita kena mengambil kira soalan tu tempoh masanya di mana, di Mekah ke, di Madinah ke, ya. Jadi kalau soalan sebut di Madinah, jadi jawapan anak semua mesti berkisar pada di Madinah. Tidak boleh mencontohkan, tidak boleh menghuraikan apa yang berlaku di Mekah, ya. Baik. Soalan yang berikutnya, ya, soalan sejauh manakah, ya? Sejauh manakah, ya? Kita tidak boleh mengatakan okey sejauh mana tu okey setakat ni saja, bukan. Ya, bila sejauh mana dia ada dua perkara, ya, dia ada perkara-perkara lain yang perlu kita masukkan dalam jawapan. Dan untuk soalan sejauh manakah ini, ya, calon ataupun pelajar perlu nyatakan pendirian dalam jawapan, ya. Contoh soalan yang pernah keluar berkaitan dengan kata kunci sejauh manakah, ya. Sejauh manakah masyarakat jahiliah dianggap sebagai masyarakat yang tidak bertamadun, ya. Dan soalan ini keluar masa STPM 2015, ya. Baik. Jadi jawapan yang baik, pelajar perlu nyatakan pendirian atau stand pelajar terhadap kehendak soalan. Bertamadun ke? Tak bertamadun ke? Ya? Okey, jadi di sinilah akan menentukan kemahiran berhujah, keupayaan berhujah anak-anak dengan memberikan bukti-bukti dan eviden-eviden yang relevan. Ya, jadi sebenarnya keperluan soalan yang macam ni ialah memerlukan anak-anak pelajar semua menghurai aspek bertamadun dan tidak bertamadun. Dua-dua tu kena ada. Ya, sebab soalan sejauh manakah? Ya, kalau hurai aspek yang tidak bertamadun saja, itu dianggap tidak menjawab soalan. Kalau hurai cantik macam mana pun, tepat macam mana pun, ya, markah paling maksimum 10. Ya, dia tak boleh melebihi maksimum sebab jawab separuh, ya. Dan perlu nyatakan pendirian lah, ya, dari aspek ketamadunan, ya. Jadi soalan sejauh manakah memang memerlukan anak-anak pelajar semua menilai apa yang diperlukan oleh soalan, ya. Sebab banyak pelajar yang rasa soalan ni hanya perlu jawab aspek tidak bertamadun saja. Sebab saya melihat, ya, fokus pelajar dia lebih kepada yang tidak bertamadun. Adakah betul masyarakat Arab jahiliah itu tidak bertamadun? Ya, itu kita kena tengok. Kalau tidak bertamadunnya dari segi apa? Ya, adakah dalam aspek-aspek yang lain dia tidak bertamadun? Ya, itu yang anak-anak pelajar kena ada. Kematangan untuk berhujah itu sangat penting. Ya. Biasanya anak-anak semua, ya, saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar saya, ya, dalam sejarah ni kita kena gunakan 5W1H. Ya. Who, when, where, what, ya, why and how. Ya, apakah, bagaimanakah, siapakah, di manakah, bilakah,
kenapakah. Ya, jadi kata kunci ini memberi apa orang kata macam memandu kita ya untuk mengolah ya dan menghuraikan fakta sejarah. Ya, sebab biasa saya dengar anak-anak pelajar kata cikgu susahlah sejarah ni, banyak benda, banyak tarikh, banyak tokoh yang nak saya ingat. Tapi sebenarnya saya tidak melihat sejarah itu kita belajar untuk hafal nama tempat, nama tokoh, ya, tarikh-tarikh penting. Memang kena ingat tarikh penting, tapi kalau kita belajar sejarah untuk hafal nama, tarikh tempat, individu apa semua tu, apa guna sejarah kan, ya? Sebab sejarah ni ada keistimewaan dia yang tersendiri. Ya, sebab apa yang berlaku, ya, apa yang berlaku sekarang ni ialah semuanya berasal dari sejarah. Ya. Okey nak. Ya. Jadi saya hanya mampu untuk memanfaatkan masa yang diberi kepada saya untuk berkongsi ya tentang soalan-soalan ya yang pernah keluar ya. Bentuk-bentuk soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan STPM ya, yang mana anak-anak semua kena lihat apa yang dikehendaki oleh soalan ya, sebab tadi saya dah jelaskan soalan-soalan yang berkaitan dengan peranan, langkah, soalan yang berkaitan dengan ciri, soalan yang berkaitan dengan pembaharuan, sumbangan ya. Dan untuk tema 2, seringkali tema 2 soalan meminta kita untuk melihat pelaksanaan, perkembangan, pengurusan ya. Jadi tema 2 sebenarnya tema yang agak istimewa ya. Sebab banyak tajuk dalam tema 2 dan tema itu akan meminta kita untuk melihat perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlaku ya mengikut kehendak soalan. Contohnya soalan yang berkait dengan ekonomi ya. Okey, dan juga tokoh ya, dan juga soalan-soalan yang berkait dengan pendidikan ya, perkembangan pendidikan, sebab semua tu ada dalam HP ya. Okey. Jadi anak-anak semua, bagi saya manfaatkan masa yang ada ni untuk ya memahami dengan lebih mendalam sejarah Islam ya. Masa banyak anak-anak ya. PKP ni kita tak tahu lagi bila akan ditamatkan ya. Jadi bonus untuk anak-anak menggunakan masa yang sedia ada ni untuk hadam betul-betul ya tema-tema yang ada dalam sejarah Islam ya. Dan anak-anak semua saya tak dapatlah berkongsi untuk maksud saya berkongsi untuk menulis esei ya, sebab bagi saya menulis esei tu kita kena berdepan ya. Tapi dari segi teknologi ni apa yang boleh saya kongsikan bagaimana kita nak menulis esei berdasarkan kehendak soalan ya. Soalan itu sebaris anak-anak, tapi kita kena faham apa yang soalan minta ya. Kalau kita tak faham, kalau kita tak buat persediaan ya, biasanya jawapan kita akan menjadi terpesong ya, ataupun tak relevan ya. Jadi markah kita pun tidak akan membantu ya. Okey. Jadi saya rasa itu saja ya, sedikit ya perkongsian daripada saya, sebab saya tak mampulah untuk dalam tempoh yang diberikan untuk membincangkan secara keseluruhan ya. Cuma saya fikirkan apa yang saya boleh bantu dan berkongsi dengan anak-anak ialah dari segi kehendak soalan ya, apa yang soalan perlu dan persediaan kita lah ya sebagai pelajar untuk bersedia dengan mana-mana soalan. Sebab dalam slot yang pertama dengan saya hari itu ya, saya dah jelaskan pengulangan soalan boleh berlaku atas dasar calon yang berbeza ya. Jadi saya rasa setakat itu saja anak-anak ya, sedikit perkongsian daripada saya, dan mohon maaf ya jika terdapat banyak kekurangan dari saya ya, kerana yang baik itu semua dari Allah, yang buruk itu dari saya ya. Dan insya-Allah ya, kalau ada kesempatan lagi di lain slot ataupun berkemungkinan kalau PKP ini masih dilanjutkan ya, kita boleh bertemu dalam siaran-siaran yang berikutnya ya. Okey, jadi saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada kru Suara Sunnah ya, yang membantu saya ya untuk bersiaran pada hari ini
ya. Dan saya sudahi slot saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.